Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati Allah, insyaAllah malam ni tazkirah Ramadan bersama dengan Ustaz Syahrudin Ibrahim. Silakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy-syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil 'aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sentiasalah Yahudi dan Nasara itu memerangi kamu sehinggalah ia berjaya memalingkan kamu daripada agama kamu, in istata'u, semampu mungkin. Ingat, wa may yartadid minkum an dinihi, siapa-siapa yang berpaling daripada agama dia, fayamut, kemudian dia mati, faulaika habitat a'maluhum wa man yartadid minkum an dinihi fayamut, dia mati dalam keadaan tinggalkan agama dia, wa huwa kafirun, dia kafir, wa ulaika ashabun nar, dia adalah pemilik neraka, hum fiha khalidun, kekallah dia di dalamnya selama-lamanya. Yang muliakan dikasihi adik Imam Tarawih, sah pimpinan Masjid An-Najah Padang Serai, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat dalam Al-Quran tadi yang dibacakan oleh imam kita pada rakaat yang pertama tadi, Allah bagi ingatan pada kita bahawa Yahudi, yakni puak-puak kafir ni, dia siang dan malam puak dia merancang, mencadang, duk fikir bagaimana nak memurtadkan orang Islam supaya jadi kafir siapa dia. Inilah kerja setan. Setan dia tahu dah dia nak masuk neraka. Tak seronok masuk seorang-seorang, kena ajak geng kita sama. Itu setan. Dia ajak. Maka sebab itulah kafir-kafir ni tok guru dia setan. Puak dia sentiasa duk rancang bagaimana nak mengeluarkan kita. Tu kena ingat. Dan kita orang yang dah Islam, Allah dah bagi agama kat kita ni, nikmat. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Aku telah sempurnakan nikmatku kepada kamu dan aku redha Islam menjadi cara hidup, way of life kamu. Jadi kena jaga. Bukan senang tuan-tuan nak dapat iman ini. Hak lain, orang lain tuan-tuan beranak-beranak buah tandi kat dahi, beranak-beranak minum holy water, beranak-beranak pergi bawa ke tokong. Kita alhamdulillah beranak-beranak diazankan di telinga kanan, diiqamatkan di telinga kiri. Jaga iman. Allah bagi amaran. Musuh ni dia sentiasa nak pujuk rayu usaha supaya kita jadi kafir. Kita mesti ingat, kalau kita yartadid, berpaling, meninggalkan agama kita, maka sebab itulah agama ni jangan sekali-kali dipermain-mainkan. Jangan ada di dalam hati kita niat untuk nak jadi kafir, walaupun secara bertaklid. Aku kalau kalah lagi pilihan raya tahun depan, nak jadi kafir, kafir terus. Walaupun bertaklid dengan perkara yang luar biasa. Aku kalau kucing tumbuh tanduk nak jadi kafir lala tu juga. Walaupun kucing mana boleh tumbuh tanduk, bertaklid tak boleh.
Samalah tuan-tuan kita hak duduk dalam perjuangan Islam. Jangan sekali-kali kata nak keluar. Kalau aku keluar dari perjuangan Islam, hampa jangan turun aku dah. Kerana tu aku gila dah. Jangan sebut, jadi suruh. Jangan sebut tuan-tuan. Sebaliknya apa yang perlu kita doa? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan, janganlah kamu selewengkan hati kami setelah kamu bagi hidayah pada kami. Kurniakanlah rahmat di sisimu. Sesungguhnya engkau Tuhan yang suka memberi. Kena jaga. Sebab kalau kita keluar dari Islam ini tuan-tuan, kita mati dalam keadaan kafir. Bila mati dalam keadaan kafir, fahabitat a'malum, habis. Sebelum ni kita berjuang, sebelum ni kita semayang, sebelum ni kita pergi Mekah, sebelum ni kita puasa, habis rosak. Binasa semuanya. Dan kita akan jadi pemilik neraka. Ashab daripada kalimah sahib, tuan. Ashab maknanya tuan, pemilik neraka. Kamu menjadi pemilik neraka. Sedangkan pemilik yang sebenar ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ahli neraka Allah sebut sebagai pemilik neraka? Menggambarkan mereka akan kekal di dalam neraka. Tok Guru terjemahkan ashabun nar, kamu akan diberi neraka sekali dengan geran-geran sekali. Tu dia bahasa terjemah tuan-tuan. Kita duduk tanah, ada tanah orang duduk setinggan. Setinggan ni tak usah duduk perasan buat rumah batu lah. Sialah orang main hambat. Kalau duduk tol temporary tu, occupant land tu, tol pun tak boleh nak sedap lagi. Tapi kalau rumah kita tu ada tanah, ada geran, sedap duduk apa? Tak ada orang boleh usir kita. Tuhan sebut kamu duduk neraka, aku bagi sekali dengan geran. Tak ada orang boleh keluarkan kamu tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah kena jaga. Di sempena bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini, maka kita kena lakukan sembahyang hajat. Antara amalan lah yang kita boleh buat ialah kita sembahyang hajat. Sembahyang hajat, rakaat pertama baca alham. Qul ya ayyuhal kafirun 7 kali. Ini salah satu kaifiat, bukan ini satu saja, salah satu. Baca qul ya ayyuhal kafirun 7 kali. Satu, qul ya ayyuhal kafirun fadilat dia bersamaan 1/5 Quran. Baca 5 kali umpama 1 Quran. Rakaat kedua baca alham, qul huwallah 3 kali. Qul huwallah fadilat dia 1 qul Allah 1/3 Quran. 3 kali 1 Quran. 2 rakaat 2 kali khatam Quran. 2 kali khatam Quran pahalanya lah. Tak sama dengan orang yang khatam sungguh dah. Tapi itu ganjaran dia. Apa yang perlu kita doa? Pertama yang kita doa tuan-tuan, ya Allah ya Tuhanku, kamu bukakanlah hati-hati ahli parlimen Islam agar mereka menyokong RUU Akta 355 yang akan dibahaskan pada bulan Oktober nanti. Apa itu Akta 355? Akta 355 adalah satu undang-undang yang dibacakan oleh Tuan Guru Presiden Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang di Parlimen pada 26 bulan 6 yang lalu tuan-tuan. Setelah berusaha berkali-kali untuk nak bawa benda ni tuan-tuan ke Parlimen, gagal. Sebab dihalang oleh orang dalam sendiri. G18 berambut apa-apa ni tuan-tuan. G18 ni tuan-tuan lah yang duk halang Tok Guru. Maka sebab tu Tok Guru penuh bawa benda ni senyap-senyap, bermesyuarat majlis syura, tak masuk di jawatan kuasa pusat, terus bawa. Terkejut bapak dia. Prosedur untuk nak bawa RUU ni tuan-tuan, mestilah ianya diusulkan oleh Menteri Kabinet. Usul hak kita nak bawa ni mesti diusulkan, dicadangkan oleh seorang Menteri Kabinet, bukan ahli parlimen, seorang Menteri Kabinet. Tok Guru ni parti pembangkang. Bila tuan-tuan Menteri Kabinet nak cadangkan pembangkang untuk baca usul? Mustahil. Mustahil. Maka atas sebab itulah tuan-tuan, kita ambil pendekatan menggunakan kerajaan kita yang ada.
Kerajaan mana? Kerajaan Kelantan, Darun Naim. Itu kerajaan kita. Kerajaan kita. Kita merintah 26 tahun dah tuan-tuan. Secara Islam. Kita gunakan Menteri Besar yang amat berat pergi jumpa Datuk Seri Perdana Menteri. Jumpa tuan-tuan. Ni orang marah, geng G18 marah. Dia kata nak uji. Jumpa. Tak boleh jumpa ke? Tak boleh jumpa ke musuh kita? Ayat Quran kata. Ayat Quran kata, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Innahu huwas samiul alim. Kalau musuh ni ayat tentang perang. Duk tengah perang tuan-tuan, Tuhan kata, duk tengah perang, tiba-tiba musuh nak berdamai, maka fajnah laha, kena damai. Duk tengah perang, kalau nak musuh ajak damai, mesti damai. Kita bukan perang. Kita bukan perang. Maka untuk nak pergi jumpa pihak kerajaan, lagi-lagi boleh tuan-tuan. Faham tu? Wa tawakkal 'ala Allah. Bila jumpa musuh ni, sudah tentulah dia mempunyai perancangan untuk nak tipu kita. Bertawakallah pada Allah. Yakinlah pada Allah. Serah ke Tuhan lah. Innahu was-sami'ul alim. Kita tak dengar perancangan pok-pok dia. Nak tipu kita, nak kincin kita ke? Kita tak tahu. Tapi wa huwas sami'ul alim. Innahu was-sami'ul alim. Allah Maha mendengar perancangan mereka. Nanti Allah akan bisiklah melalui mimpi dan sebagainya. Kemudian Allah sebut lagi, wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Kalau mereka, kita pergi jumpa mereka tuan-tuan, mereka ada keinginan untuk nak tipu kita, fa inna hasbakallah. Cukuplah Allah jadi pembela kita. Tak apa, tak takut. Sebab Allah ada. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Tuhan yang akan menolong, memberi kekuatan kepada kamu, yang akan memberi kekuatan dengan pertolongannya dan orang beriman. Ni ayat tuan-tuan. Yang nak tolong kita bagi menang, Allah dan orang beriman, bukan DAP. Orang duk kata DAP, Allah biar kita tak kawan dengan DAP. Bagaimana nak tawan Putrajaya? Tuan-tuan, tuan ingat lagi 16 September? 16 September ni perancangan yang cukup strategik. Betul tuan-tuan. Perancangan yang dicadangkan oleh Anwar Ibrahim untuk nak tawan Putrajaya 16 September memang betul. Dan memang akan berjaya. Sebab 80 orang MP daripada Sabah confirm nak lompat. Confirm lompat. Tapi ditentang oleh Tuan Guru Presiden. Dalam mesyuarat lepas ni. DAP, Anwar Ibrahim, termasuklah Tuan Guru, bincang. Tuan Guru, kena sign. Ni, 80 orang lompat, kita boleh masuk Putrajaya. Hang Perdana Menteri, hang Menteri Kesihatan, hang Menteri, aduh, berangan tuan-tuan naik rebah. Tiba-tiba Tok Guru tanya, saya nak tanya, bila kita tawan Putrajaya ni, berapa orang menteri, berapa orang ahli parlimen Islam? Ahli parlimen Islam itu tuan-tuan kita 22, PKR 8, 30 orang. Baki PKR, kapiak belaka, tak sunat belaka. DAP, geng tak sunat belaka. 80 orang nak lompat, tak sunat belaka. Campur-campur tuan-tuan, puak dia ada 130 orang. Kita 30 orang. Merintah Putrajaya, orang Islam, menteri, ahli parlimen Islam 30 orang, hak kapiak 130 orang. Tok kata, saya tak setuju. Biarlah kita kekal yang ada ni. Walaupun mereka zalim, kenakan tol, kenakan GST, tapi mereka orang Islam lagi. Kuasa orang Islam. Tuan-tuan, politik kena cerdik. Jangan kita ni orang, kita mesti lawan. Puak ni sehabis-habis sampai hancur. Kita jejak sampai mampu. Oh, dia salah tu, salah tuan-tuan. Itu politik yang salah. Kita berpolitik biarlah menguntungkan kita tuan-tuan. Kalau menawan Putrajaya dalam keadaan DAP yang menguasai negara, apa guna? Lebih baik hari ini tuan-tuan. Lebih baik hari ini lagi. Lebih baik hari ini ni. Walaupun mereka tu zalim, tapi masjid boleh buat. Kita tanah orang Melayu Pulau Pinang 28%. Hari ini tinggal 20% saja tuan-tuan. Tu. Sebab itulah pok-pok dia tuan-tuan, DAP
termasuk geng G18 serang Tok Guru Haji Hadi habis-habisan. Kenapa? Inilah Haji Badut yang halang 16 September. Sepatutnya kita sudah melangkah kaki Putrajaya. Haji Hadi lah penghalang dia. Maka Haji Hadi mesti disingkirkan. Puan-puan dia tuan-tuan. Tapi alhamdulillah Allah jaga jemaah Islam Malaysia tuan-tuan. Akhirnya orang yang nak singkirkan Tok Guru, mereka yang tersingkir dari perjuangan. Keluarlah mereka daripada perjuangan Islam, tubuhlah parti Kuali PEN. Mereka panggil PAN, kita panggil PEN. PEN tu Kuali tuan-tuan. Warna oranye. Maka hari ini tuan-tuan, bila kita masuk di Kuala Kangsar, mereka masuk juga. Mereka ni kita istilahkan sebagai pengkhianat. Tuan-tuan, oleh pada tanya, ada tuan ustaz, kita boleh menang ke di Kuala Kangsar? Anda kata insya-Allah kita boleh menang. Sebab perancangan kita di Kuala Kangsar tuan-tuan, tu kita ni sebelum masuk Kuala Kangsar, kita kena doa. Aktor RU ni tuan, akhirnya kita jumpa Datuk Seri Najib bincang. Boleh ke? Ayat Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu tolong menolong dalam perkara baik dan takwa. Kita nak buat undang Islam, pergi bincang dengan musuh kita. Boleh? Tuhan kata, tak ada masalah. Tu pergi bincang. Akhirnya tuan-tuan, bila berbincang ni lah, tiba-tiba pada 26 hari bulan tuan-tuan, sebelum bulan 5 tuan-tuan, usul kita nombor 20. Tunggu. Akhirnya habis. Pergi bulan 6, tunggu pula. Tak sampai-sampai. Sebab dia mesti habis usul negara dulu. Usul kerajaan mesti dihabiskan dulu. Tiba-tiba hasil pada rundingan. Inilah rundingan. Kalau kamu di AP pergi runding dengan Perdana Menteri untuk buat jawatan, boleh. Runding nak buat terowong, boleh. Takkan kami nak berjumpa Perdana Menteri, nak runding buat Islam, tak boleh. Ni tuan-tuan kena cerdik. Hampa runding buat jambatan boleh. Kami nak runding kepada Menteri, nak jumpa Islam, nak buat Islam, boleh. Runding. Hasil pada rundingan ni lah tuan-tuan. Tiba-tiba 26 bulan, bangun Datuk Azlina Said, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Walaupun pala dogoi, saya mencadangkan supaya ahli Parlimen Marang membacakan usul RUU 355. Subhanallah tuan-tuan. Ini kerja Allah. Orang sujud tuan-tuan. 20 juta rakyat Islam Malaysia sujud. Bersyukur alhamdulillah. Akta yang kita cuba bawa tuan-tuan berpuluh-puluh kali gagal. Tiba-tiba pada 26 bulan ada Tok Azlina bangun. Bila dia bangun mencadangkan, Tok Guru pun bangun game pen tuan-tuan. Nama dia Khalid As-Samadu. Nama sedap tuan-tuan, As-Samadu. Apa ni? Mengapa tiba-tiba? Mengapa tidak dibincang dulu? Sepatutnya kita kena buat usul dulu. Undi dulu. Padahal nak baca usul mana perlu undi. Setelah dibahas baru undi. Saya nak bangun. Ini bercanggah dengan peraturan mesyuarat. Tuan-tuan tahu siapakah yang menjaya antara orang yang menjayakan Tok Guru baca usul lah? Tan Sri Pandekar. Pandekar tuan-tuan, memang pandekar sungguh. Bila ahli Parlimen bangun desak dia, ahli yang berhormat sekalian, jangan pertikai saya tentang peraturan mesyuarat ini. Sebab saya banyak tidur dengan buku ini lebih daripada tidur dengan bini saya, dia kata. Dia khatam. Akhirnya Tok Guru baca tuan-tuan. Bila baca tuan-tuan, DAP tak puas hati. MCA bangun. Kalau akta ini lulus, saya akan letak jawatan Menteri Kabinet. MIC Subramaniam, kalau akta lulus, saya akan letak jawatan Kabinet. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, DAP, MCA, MIC ni berkelahi tuan-tuan. Di mana kerusi DAP, dia tu MCA lawan. Di mana MCIC, dia tu DAP lawan. Tapi bila nak lawan Islam, pok dia pakat tuan-tuan. Pok dia pakat tuan-tuan nak lawan Islam. Allah, malulah kita tuan-tuan orang Islam yang mengucap dua kalimah syahadah, yang sujud Tuhan yang sama, yang menghadap kiblat yang sama, yang mengucap kalimah yang sama. Tak boleh nak bersatu, nak pertahankan Islam. Maka atas dasar ini tuan-tuan kita kena bersatu. Mesti bersatu. Orang Melayu ni mesti bersatu pertahankan Islam. Jangan bagi biak musuh tuan-tuan. Apa dia akta RUU yang puak dia bantah ni? RUU 355 ni tuan-tuan hanya sekadar nak luaskan kuasa mahkamah syariah. Tapi gua yang kata saya anti hudud, bukan anti Islam. Khotak kami bukan nak buat hudud lagi. Hudud tuan-tuan kita tahu memang tak boleh buat. Hudud tak akan boleh buat lagi. Sebab nak buat hudud kena pindah perkara 76A.
memerlukan two-third majority. Daripada 222 orang, mesti 180 orang angkat tangan. Termasuk geng-geng hak tak sunat, tuan-tuan. Ahli Parlimen Melayu tuan-tuan ingat ramai kan tuan? 100 lebih je. 100 lebih tuan-tuan ahli Parlimen Melayu ni. Sebab itulah bila kerajaan nak cadangkan, nak tambah kerusi di Parlimen Sarawak, kita sokong. DAP marah. Apa ni? Sokong ni hak kerajaan. Sokong. Sebab nak tambah kerusi di Sarawak, kawasan majoriti Islam. Dan kita menyokong sambil mengusulkan supaya kerajaan bukan saja tambah di Sarawak, tambah di Kelantan, tambah di Terengganu. Tambah Kelantan 10, Terengganu 10, 20, Sarawak 30, 50. Oh tu kursi orang Islam belakang. Ini kena buat tuan-tuan. Sebab mereka sudah samsin dah tuan-tuan. Tuan-tuan tengok bila Dr. Zakir naik main. Apa Subramaniam kata? Let us get the Satan naik, get out of the Malaysia, of this country. Tu dia panggil setan tuan-tuan. Kita sudah jadi ketika mana Ibnu Mas'ud melihat Nabi diletakkan perut unta. Dia kata aku hanya mampu melihat saja. Nabi diperlakukan sedemikian, aku tak mampu buat apa-apa. Apa sejam ah? Jangan lagi habis ke 12 ni. Kita buat 8 kan. Baik, anda sebut tuan-tuan. Berarti Akta 35 ni hanya sekadar nak luaskan kuasa mahkamah syariah saja. Berarti hari ini mahkamah syariah hanya boleh hukum 3 tahun penjara, 5,000 denda dan 6 sebatan. Orang berzina, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan, Tuhan kata kena sebat 100 sebatan. Tapi mahkamah syariah hanya boleh sebat 6 tuan-tuan, sebab tak ada kuasa. Itu bila lulus akta ni tuan-tuan, mahkamah syariah boleh menghukum 3 hukum. 1, orang berzina boleh disebat 100 sebatan. Orang minum arak boleh disebat 40 sebatan. Dan orang qazaf, orang menuduh orang lain berzina, dia boleh disebat 8. Ini saja tuan-tuan, ini saja. Kalau lulus akta ni, tiba-tiba puak dia serang kita. Ni kita marah ni. Tuan-tuan, sabar. Lepas geram kita di mana? Dia ketah undi nanti. Tuan-tuan ni akan balik mengundi akta ni, balik Mulu Pining pada, mengundi Perak pada. Kalau ada parti tu tuan, parti Oren ke, parti DF Kroket ke, haram jadah pangkah bapak tu tuan-tuan. Bukan setakat haram. Kalau ada ni tuan-tuan, keluarlah balik mai perjuangan Islam balik. Ni anak abang ni. Balik. Sebab puak dia tentang Islam. Tuan-tuan, apa kita nak jawab di hadapan Tuhan? Kita sembahyang, Tuhan tanya pasal perang tolak RU non Islam, nak jawab apa? Jangan tuan-tuan. Baik. Yang kedua, doa yang kedua tuan-tuan nak doa dalam sembahyang hajat ialah doa supaya Allah menangkan kita di Kuala Kangsar dan Sungai Besar. Di Sungai Besar dan Kuala Kangsar kita lawan pula kerajaan. Tu dia ustaz ni tadi suruh pakat. Ni lawan pula. Ayat tadi baca tak habis. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaklah kamu tolong menolong dalam perkara baik dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan bermusuh-musuhan. Apa dosa? GST. Kalau menang puak dia di Kuala Kangsar dan Sungai Besar, tuan-tuan akan dapat hadiah GST 8%. Jenayah tol, jenayah 1NDB tuan-tuan. 1NDB 42 bilion, sekarang sudah menjadi 52 bilion. Bunga dia saja tuan-tuan setahun 2 bilion. Kerajaan Kelantan takbir satu negeri menggunakan belanja 600 juta saja tuan-tuan. Bunga 1NDB 2 bilion setahun. 2.6 bilion tak tahu pergi mana lagi. Maka tak ada satulah kita lawan di sana tuan-tuan. Jadi tuan-tuan doa. Orang tanya boleh menang ke? InsyaAllah tuan-tuan. Kita ada jentera yang cukup hebat. Hak Koren ni tuan-tuan, dia tak ada apa adu gantung bendera. Yo undi saya. Kita ada tuan-tuan. Anda duduk di sana. Kita setiap malam kita cula. Setiap hari petugas kita akan pergi rumah ke rumah. Bulan, dacing, condong bulan, condong dacing. Rumah ni, laporan pada. Saya pergi rumah 151, tak ada orang. Okey. Esok, pergi semula rumah ni. Pergi satu rumah 52, dia ada seorang anak dia duduk di Kuala Lumpur. Seorang anak dia duduk di Pulau Pinang. Okey, dah ambil nombor tuan? Dah ambil. Tu dia tuan-tuan kerja kita. Berarti hari itu kita akan hello. Adik,
Adik nak balik mengundi dah? InsyaAllah bang. Tak apa, kita bayar duit tambang. Tolong balik juga. Itu kerja kita tu. Setiap malam, setiap hari. Itu jentera. Sebab tu kita, di samping ulama kita, Tok Guru Ustaz Siddiq Nur, dia bawa anak murid dia. Anak murid dia duduk di surau tu tuan-tuan, baca Quran 24 jam. Munajat, baca semayang hajat, baca zikir selawat, 4 selawat tafrijah 44 kali. Mayang hajat, munajat tuan-tuan, setiap malam. Kami alim ulama, geng-geng ulama duduk di masjid, doa. Ni kerja yang kita buat tuan-tuan. Hak pemuda tanpa bendera. Jadi insya-Allah tuan-tuan, Tuhan tengok. Kita yakin kemenangan ni adalah pertolongan Allah. Allah akan bagi kemenangan kepada kita dengan maksiat yang dilakukan oleh musuh. Pen ni apa maksiat dia? Memfitnah, menghina ulama. Pok satu dia kerajaan, pok dia tak puasa tuan-tuan. Pok dia tak puasa. Kita alhamdulillah puasa semua. Malam-malam pi tarawih, malam-malam tazkirah. Kita yakin. Dan kami di sana tuan-tuan, bukan setakat berdoa baca Quran, sehingga kami diminta supaya bersugi. Sebab kita baca sejarah Salahuddin Al-Ayyubi gagal, lambat untuk nak tawan Baitul Maqdis. Cek tengok, bangun malam tak? Cek tengok, bersugi tak? Bersugi tuan-tuan mula kecil. Kita buat tuan-tuan. Buat belakang. Segala apa saja yang boleh mendorong pertolongan Allah. Doa, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah amal ibadat kami, baca Quran kami, ya Allah, semayang malam kami, puasa kami, bersugi kami, ya Allah, sebagai sebab untuk kamu nak tolong kami bagi kemenangan. Allahu Rabbi. Jadi ada satu nak yakin, dalam bulan Ramadan ni Allah akan bagi kemenangan kepada kita. Tuan-tuan yang tak pergi, diminta berdoa lah. Doa setiap malam, supaya sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan penuh keberkatan. Allah tidak ada satu doa yang Allah tidak makbulkan. Ini doa apa? Orang Allah yang sangat mustahil. Doa orang yang sentiasa berpuasa. Orang puasa tu, orang puasa tuan-tuan, doalah supaya Allah bagi kemenangan pada kita. Jadi insya-Allah hasil pada doa kita, tuan-tuan baca sejarah tu, anda sebut beberapa perkara itu tuan-tuan, nak bagi ingatan pada kita. Bersamalah perjuangan Islam. Walaupun kita kelai sama-sama orang kita, kelai ala kadar saja. Kelai ala kadar, tapi bila ada orang nak mes luku kepala kita, ketika tu kita kena bersatu. Tak boleh nak gaduh dah. Sebab apa? Sebab imej Islam, maruh Islam, negara Islam. Hadis Nabi sebut, al-a'immatu min Quraisyin. Kepimpinan itu mesti daripada Quraisy. Tok Guru terjemahkan di negara Malaysia, kepimpinan utama mesti orang Melayu Islam. Tak boleh kepada dia. Tuan-tuan, sebab itulah di Perak, bila merintah Perak tu dulu tuan-tuan, tiba-tiba siapa naik jadi menteri besar? Nizar. DAP suka. Pasal apa DAP suka? Rupanya Nizar ni baru DAP. Dia sendiri dalam ceramah baru ni tuan-tuan, kita dah tahu lama dah. Dia tercakap, saya telah meluluskan kepada orang Cina tanah 1000 ekar selama 999 tahun. Dia jahat. Husam Musa di Kelantan bagi tanah pada Ngakomeng di Gua Musang, belakang rumah Pak Mentua tu, 20,000 ekar selama 99 tahun. Tu puak-puak ni tuan-tuan, memang jadi bukan khadam, jadi baru ADAP tu. Jadi faham tu dah. Faham. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan. Tuan-tuan, kita cadang untuk nak beli sebuah van untuk kegunaan misi banjir kita, misi bantuan kemanusiaan